Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister Dionco semua yang telah subscribe, yang tak subscribe, yang tengah tengok semua untuk channel kita orang pada kali ini. So guys, hari tu kita dah borak sikit berkenaan, bukan sikit, banyak sebenarnya bagi aku lah. Banyak sebenarnya berkenaan dengan Cypherpol. Kita cerita pasal siapa Cypherpol, kita cerita siapa CP0, kita cerita siapa CP9. So kita dah cerita dah semua benda tu, tapi kita tak cerita lagi sejauh mana kemampuan dan juga kekuatan sebenar diorang ni. So seperti yang korang tahu, sebenarnya CP0 dan juga CP9 ini mempunyai kemampuan yang dinamakan sebagai Rokushiki sebenarnya, yang memberikan diorang kemampuan melebihi kemampuan manusia-manusia biasa. So kalau korang nak tahu, korang kena stay tune dengan video kita orang untuk kali ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa kepada korang baru sampai ke channel kita orang ni, hey, tekan butang subscribe, tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel Dionco setiap kali kita orang upload. Dan jangan lupa jugalah kepada korang untuk like and share our video semua. And tanpa kita buang masa lagi, marilah kita mulakan. Kita cerita berkenaan dengan Rokushiki. Rokushiki. So, Rokushiki merupakan salah satu kemampuan yang dikatakan oleh Rob Lucci yang dipelajari oleh mereka sebagai anggota dalam CP9, di mana mereka mempelajari ilmu pertempuran yang melebihi kemampuan manusia-manusia biasa, di mana mereka boleh buat macam-macam dengan badan diorang. Diorang boleh keraskan, diorang boleh lajukan. So, Rokushiki ni sebenarnya dalam bahasa Inggerisnya merupakan 6 style fighting sebenarnya, disebabkan dalam Rokushiki ni ada 6 main teknik tempur yang boleh dipelajari oleh sesiapa saja yang mempelajari Rokushiki. Sebenarnya kesemua CP9, anggota CP9 sebenarnya telah pun mempelajari keseluruhan teknik-teknik pertempuran, which is 6 main teknik tersebut lah dalam Rokushiki. Tetapi Rokushiki ni bukan saja digunakan oleh orang-orang dalam Cypherpol ataupun CP9 ataupun CP0 saja sebenarnya, tapi sebahagian daripada Marine pun ada juga pandai ataupun yang berjaya untuk menggunakan kemampuan Rokushiki ni. Tak semua ditunjukkan, tapi ada sebahagiannya lah. Tapi aku yakin sebenarnya kebanyakan daripada pihak Marine, kalau ada yang tak mampu untuk menguasai haki, kebanyakan diorang akan mempelajari Rokushiki ni terlebih dahulu. Alright, so kita akan ceritakan 6 main teknik of the Rokushiki. So untuk pengetahuan korang juga, seseorang yang mempunyai Rokushiki boleh dikira berapa nilai kekuatan mereka menggunakan unit Doriki. Kau tengok dah macam fizik dah ada unit-unit. So salah seorang daripada yang mampu untuk membaca ataupun mengukur kekuatan seseorang yang menggunakan Rokushiki ni adalah Fukuro yang berada dalam kumpulan CP9. So kita boleh lihat scene ni di mana dia tepuk seorang-seorang dalam CP9 itu yang sampai ke Ennis Lobby, dan dia telah kira semua orang setiap daripada kumpulan CP9 ini punya kekuatan menggunakan unit Doriki. So itu adalah salah satu kemampuan yang Fukuro ni ada. So kita akan ceritakan berkenaan dengan 6 main teknik dalam Rokushiki. So let's go. So kalau korang nak tahu Geppo ni apa sebenarnya, Geppo ni adalah salah satu kemampuan seseorang yang mempelajari Rokushiki ni, yang dimana mereka mampu untuk berjalan ataupun melompat di atas angin. So diorang menggunakan tekanan-tekanan daripada kaki diorang, menggunakan kekuatan seluruh yang dikumpulkan di kaki diorang untuk menerbangkan ataupun terapung di atas langit. So kemampuan ni antara salah satu kemampuan yang sangat-sangat luar biasa lah yang dimiliki oleh seorang manusia biasa. Dan juga CP9 kebanyakan daripada ataupun boleh dikatakan semua orang dalam CP9 mampu untuk menggunakan teknik Geppo ni sendiri. So dalam kumpulan CP9 ini, antara yang paling padu memahiri kemahiran Geppo ni adalah Fukuro kalau untuk pengetahuan korang. So, dan kelajuan dia dalam menggunakan Geppo memang tak ada tandingannya. Kita boleh tengok waktu dia lawan Franky, betapa lajunya dia berjalan di atas angin tu kan. Waktu dia berlawan atas macam kawasan air tu, betapa lajunya dia boleh berjalan kan. Tapi disebabkan oleh Franky akhirnya berpaut dekat kaki dia, menyebabkan dia mengalami kesukaran sebenarnya untuk mengawal kuasa Geppo dia, sampaikan dia terpaksa untuk menyelamatkan diri dia sama-sama dengan Franky sekali. Alright, so Geppo ni aku boleh katakan bukanlah sekadar kumpulan Cypherpol ataupun CP9 saja yang mampu menggunakannya. Kita boleh tengok juga macam Kobe pun mampu untuk menggunakan Geppo sebenarnya.
Bukan saja Gobi, tapi kita boleh tengok juga Captain Momonga sewaktu di perang Marineford, sewaktu dia berdepan dengan Luffy sendiri, dia telah menggunakan kemampuan Geppo untuk mengelak serangan daripada Luffy sebenarnya. Dan aku boleh katakan sebenarnya kumpulan-kumpulan beri ni pun ada sebahagian daripada mereka yang mempelajari teknik-teknik yang ada dalam Rokushiki ini sendiri. So, untuk pengetahuan korang juga sebenarnya, Sanji mempunyai kemahiran yang seakan-akan sebenarnya macam kemampuan Geppo dalam Rokushiki ni, which is dia mempunyai kemampuan untuk skywalk, which is dia boleh melompat juga di atas angin selepas daripada dia berlatih di Kamabaka Island untuk melarikan diri daripada Okama-Okama tu, sebenarnya sampaikan dia mampu untuk melompat-lompat atas angin, dan itu merupakan kemampuan tambahan dia juga. So, itulah antara salah satu yang kita boleh samakan. Bukan tu saja sebenarnya, kita boleh tengok waktu Luffy aktivekan Gear Fort Bounce Man dia, dia mampu untuk terbangkan diri dia menggunakan elasticity of getah. Elasticity of rubber yang dia ada dekat badan dia, membuatkan dia mampu untuk membuat satu momentum yang membuatkan dia boleh terbang ataupun terapung di atas angin. So, itulah dia antara Geppo yang korang boleh tahu. Alright, so Tekkai ni apa sebenarnya? Tekkai adalah salah satu kemahiran bagi seseorang yang mempelajari Rokushiki, which is dia boleh mengeraskan ataupun memperkuatkan badan dia sekuat ataupun setebal besi sebenarnya, which is dia boleh mempertahankan diri dia daripada mana-mana serangan yang kuat. Tapi aku boleh katakan sebenarnya sejak daripada event di Enies Lobby, kita boleh tengok ada beberapa siri serangan yang mampu untuk menandingi kemampuan Tekkai yang mampu untuk mengeraskan badan kumpulan-kumpulan CP9 ni lah. Macam Luffy, kita boleh tengok dia boleh overcome kemampuan Tekkai itu menggunakan Gear Second dia sewaktu dia menentang Blue Eno. Kemudian kita boleh tengok Zoro juga mampu untuk overcome kemampuan Tekkai, which is dengan menggunakan dia punya kemahiran Shishi Sonson dengan Tatsumaki dia juga. Kemudian kita boleh tengok Sanji, dia lawan Jabra, bila Jabra gunakan Tekkai, dia boleh overcome kemahiran Tekkai Jabra itu menggunakan dia punya kemampuan Double Jumble dia. Kemudian kita boleh tengok Franky pula. Franky dengan dia punya Strong Hammer dia pun dah boleh dah lawan Tekkai seseorang tu. Kemudian kita boleh tengok juga Chopper dengan dia punya Master Point dia tu pun dia boleh juga serang seseorang yang menggunakan Tekkai. Yalah, nama pun Master Point lah dengan dia punya besar tu, tapi pada waktu itu dia tak mampu sedarkan diri lah. Tapi aku boleh katakan dalam masa sekarang ni ataupun latest punya version, which is Chopper dah boleh kawal dia punya Master Point. So Tekkai ni bukan salah satu benda yang mampu untuk menghalang dia lagi lah untuk melakukan sebarang serangan. Alright, so antara salah seorang dalam CP9 yang memahiri betul-betul Tekkai ni adalah Jabra sebenarnya kalau korang perasan. Sebabnya seseorang yang memahiri Tekkai, dia perlu stay pada tempat dia untuk mempertahankan badan dia bagi menerima sebarang serangan. Tapi kalau korang tengok, kalau Jabra, dia bukan saja boleh pertahankan badan dia, tapi dia boleh menyerang orang kembali menggunakan kemampuan Tekkai dia tu. So, aku boleh katakan Jabra memang padu bab menggunakan Tekkai ini sebenarnya, dan dia memahiri sangat-sangat teknik Rokushiki untuk version Tekkai ini. So, kita boleh katakan sebenarnya antara banyak-banyak dalam kumpulan CP9, Khalifah seorang saja, which is salah seorang perempuan yang dalam kumpulan CP9 yang tak menggunakan Tekkai secara langsung. Dan kita boleh juga katakan sebenarnya Tekkai ini mempunyai kemahiran yang sama bagi seseorang yang memahiri Buso Shokuhaki, which is kita boleh tahu Buso Shokuhaki merupakan armamen haki yang mengeraskan badan ataupun tak kisahlah mana-mana bahagian, sama ada senjata, badan maupun apa-apa benda yang dia nak keraskan. So Buso Shokuhaki ni boleh dikatakan serupalah macam Tekkai ni sebenarnya. Shigan adalah salah satu kemahiran yang dimahiri oleh siapa saja yang mempelajari Rokushiki, iaitu dia mampu untuk menolak push dia punya jari dalam satu halaju yang tinggi. So, untuk pengetahuan korang, banyak kali dah sebenarnya Shigan ni digunakan oleh semua ahli-ahli CP9 sebenarnya di dalam One Piece sewaktu event di Water 7 dan juga Enies Lobby. So, banyak siri serangan yang menggunakan Shigan sebenarnya. Kita boleh tengok sewaktu di mana Lucci sendiri melancarkan serangan Shigan terhadap Luffy sampai Luffy pun tak mampu untuk menahan serangan Shigan si Rob Lucci. Lagi-lagi sewaktu dia dalam hybrid form dia tu kan. So, dengan kuku tu dia boleh menggunakan kuku tu saja macam peluru kan. Shigan ni boleh diibaratkan seperti peluru lah sebenarnya kan.
So banyak orang lah sebenarnya dah kena dengan Shigan ni. Macam Zoro pun kena juga. Memang ramai gila lah bagi aku sebenarnya yang terkena dengan Shigan ni. So aku boleh katakan Shigan ni adalah salah satu senjata ataupun kemahiran yang sangat-sangat berbahaya bagi seseorang yang mempelajari Rokushiki itu sendiri. Dan kita boleh tengok juga sebenarnya Shigan ni mempunyai dia punya advance version dia sendiri, which is kita boleh tengok sewaktu di Whole Cake Island, di mana Stacy yang sedang cuba untuk menghentikan Dufel daripada mencuri Tamate Bako tu dengan menembak tubuh Shigan. Kita boleh tengok Shigan yang dilepaskan oleh Stacy ni berbeza daripada Shigan yang pernah dilepaskan oleh ataupun dilancarkan oleh Rob Lucci sewaktu di Water 7 ataupun Enies Lobby, which is kita boleh tengok pada waktu itu dia dalam satu jarak yang cukup jauh. Stacy dengan Dufel tu dalam satu jarak yang cukup jauh, dia tembak saja macam peluru lah, even tak perlukan pistol pun, dia gunakan jari je, dia boleh tembak daripada jauh, membuatkan tak matilah. Aku rasa Dufel tak mati, cuma dia knock out lah. Baru knock out, belum kill habis tadi, baru rata semuanya. Rata! Yeah, let's go lah! So kita boleh tengok lah, itu adalah antara salah satu advance yang ada pada kemahiran Shigan ni sebenarnya. So itu sajalah berkenaan dengan Shigan yang korang boleh tahu. Rangka Q ni macam mana pula kan? Dama pun dah panjang berbenar kan daripada yang lain. Macam Shigan je, yang dia ni panjang berbenar lah. Okay, so rangka Q ni adalah kemahiran seseorang untuk macam nak kata dia macam satu slice lah orang kata kan. So bila kau menendang tu, kau boleh tengok bila si Kaku ataupun siapa-siapa saja menendang, dia akan menghasilkan satu slice dalam dan boleh travel dalam satu jarak yang cukup jauh, which is dia boleh bila kau tendang je satu dinding tu semua boleh terslice sebenarnya. So aku rasa sebenarnya rangka Q ni mempunyai satu elemen kekuatan yang sangat-sangat berbeza lah daripada teknik-teknik Rokushiki yang lain sebenarnya, kita boleh katakan. Dan antara yang mampu memahiri betul-betul sangat-sangat kuat memahiri teknik rangka Q ni sendiri adalah Kaku. Nama pun rangka Q, so kita nampaklah ada sedikit persamaan nama Kaku tu kan. So Kaku ni pula dia dengan kemampuan dia menggunakan pedang Yontoryu dia tu lagilah menguatkan diri dia untuk menggunakan teknik rangka Q ni sendiri kan. So kita boleh tengok sendiri lah, sesiapa saja yang menggunakan rangka Q ni punya teknik memang memberikan satu efek damage yang cukup kuat lah kepada sesiapa saja yang menentang, sampaikan setengah daripada bangunan pun boleh terpotong hanya dengan menggunakan skill tu saja. So memang padu lah sebenarnya rangka Q ni. So aku tak nak cerita panjang sebenarnya berkaitan dengan rangka Q ni sebab dia punya version banyak, tapi semuanya macam lebih kurang saja. Dan kita boleh tengok rangka Q ni punya teknik lebih kurang macam yang pernah Zoro buat selama ni dengan pedang beliau, which is dia slice je, dia punya slice tu damage dia tu boleh pergi dalam satu jarak yang cukup jauh. Lebih kurang lah macam tu. Tapi rangka Q ni lebih kepada kaki. Bila siapa saja sepak angin je, sepak angin tapi boleh travel sampai jauh. Kau bayangkan kau duduk sini, orang sepak kat sini, kau kena kau, aduh sakit. Dah macam itulah. Itulah sedikit berkenaan dengan rangka Q. So Zoro ni apa benda pula? Zoro adalah salah satu kemampuan yang dimahiri oleh sesiapa saja yang mempelajari Rokushiki, which is dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak dalam satu kelajuan yang cukup luar biasa sebenarnya. So kita boleh tengok kebanyakan orang yang menggunakan Zoro ni sebenarnya dia lebih kepada untuk mengelak serangan daripada musuh mereka, which is kita boleh tengok ramai sangat. Aku boleh katakan kesemua daripada kumpulan-kumpulan CP9 ini mampu menggunakan Zoro. Bukan saja kumpulan CP9 sebenarnya mampu menggunakan Zoro, tapi antara orang-orang Marine pun mampu juga untuk menggunakan Zoro. Macam Captain Momonga, Kobe, dia antara orang-orang yang betul lah yang mampu untuk menggunakan Zoro sebenarnya. So Zoro ni memang ramai sebenarnya boleh guna. So kita boleh tengok waktu Kobe lawan Luffy macam friendly punya fight kan. So pada waktu tu first time Luffy jumpa setelah bertahun-tahun tak jumpa Kobe, dia tengok Kobe dah mampu untuk mempelajari Rokushiki ni sendiri kan. So dengan kelajuan begitu, Kobe mampu untuk melancarkan serangan yang hampir-hampir mampu untuk mendudukkan si Luffy, tapi alangkah mustahilnya bila kita nak katakan yang Kobe tu boleh setanding Luffy sebenarnya. Kita boleh tahulah Luffy ni sejauh mana kan. So kita boleh tengok sendiri sebenarnya Luffy ni antara orang yang mampu cepat betul dia overcome mana-mana teknik yang orang ataupun musuh lawan dia pakai sebenarnya, which is waktu dia lawan Blueno, itu adalah first time dia mengeluarkan gear second dia
dan dia mampu untuk overcome kemampuan Soru tu sendiri, dan dia mampu untuk setanding pula dengan kemampuan Soru tu sendiri dengan menggunakan Gear Second dia tanpa mempelajari Rokushiki langsung. So kita boleh tengok lah Luffy ni memang bijak, nak mampus lah menggunakan dia punya Devil Fruit dia tu. Dia orang kata tu manipulate kemampuan Devil Fruit dia untuk mempelajari ataupun untuk setanding dengan pihak musuh dia bagi memberikan satu fight yang cukup fair lah kan orang kata. Alright. Dan untuk pengetahuan tambahan korang juga sebenarnya, kalau korang ingat lagi dengan Captain Kuro yang waktu tu kita berada di Syrup Village ke, kita berada di Syrup Village pada waktu itu, which is Captain Kuro menggunakan teknik Shakushi dia. Tapi pada waktu itu dia menyerang dalam keadaan dia tak sedar siapa yang dia serang sebenarnya. Dan berlainan lah dengan orang kata tu dengan Soru ni, which is Soru ni sesiapa yang memahirinya dia boleh tengoklah siapa dia serang, dia boleh master lah dia punya pergerakan tu. Macam Shakushi yang dipelajari ataupun yang dimahiri oleh Captain Kuro, dia tak sedar siapa yang dia serang, tapi kelajuan dia lebih kurang macam Soru ni sebenarnya. So tu sajalah berkenaan dengan Soru ni punya kemahiran ataupun teknik dalam Rokushiki. So Kamiya ni macam mana sebenarnya kan? So Kamiya ni merupakan salah satu teknik di mana kau mampu untuk memfleksibelkan badan kau daripada menerima sebarang serangan, which is kau boleh lembutkan badan kau selembut-lembutnya apabila kau menerima serangan, dan kau mampu untuk mengelak daripada sebarang serangan yang diberikan. Macam Luffy, kita boleh tahu Gatling Gun dia cukup laju sebenarnya kan. So kebanyakan yang menentang Luffy apabila Luffy menggunakan Gatling Gun, dia macam Lucci, so dia gunakan Kamiya untuk Kamiya ni untuk mengelak daripada serangan-serangan yang diberikan oleh Luffy. Macam kita boleh tengok juga waktu Fukuro menentang si Franky, di mana Fukuro boleh pula angkat dia punya korang tengoklah sendiri kan, dia boleh angkat dia punya tu sampai kan dia boleh mengelak serangan daripada si Franky tu sendiri. Memang padu gila lah aku boleh katakan kan sebenarnya. Dan aku boleh katakan sebenarnya kebanyakan daripada kumpulan CP9 ini mampu untuk menguasai kemahiran Kamiya, tapi ada beberapa orang lah yang tidak ditunjukkan oleh Oda menggunakan Kamiya ini. Dan ada beberapa orang juga yang tidak ditunjukkan oleh Oda untuk menggunakan kemahiran Kamiya ini sebenarnya. Macam kita boleh tengok macam si Jabra, si Khalifa dan juga Kumadori sebenarnya. Diorang ni tak pernah ditunjukkan lagi sebenarnya menggunakan kemahiran Kamiya ini sebenarnya. Alright. So ada antara beberapa event di mana kita boleh tengok macam lebih kurang serupa macam kemahiran Kamiya ni sebenarnya. Macam kita boleh tengok di mana Luffy menentang Enel sewaktu di Skypiea, di mana dia gunakan kemahiran Gomu Noboh dia. Ada macam Drunken Master pula kan dia buat. Tapi pada waktu tu dia sebenarnya tak sedar diri sebenarnya. Dia macam kosongkan kepala otak dia mengelak semua serangan daripada Enel. Tapi pada seseorang yang menggunakan kemampuan Kamiya ni sebenarnya, dia mampulah untuk kawal fikiran dia mampu untuk dalam masa yang sama dia menyerang seseorang dengan menggunakan Kamiya itu juga. So memang Kamiya ni merupakan salah satu teknik yang sangat-sangat berguna lah bagi sesiapa saja yang menentang musuhnya dalam keadaan yang cukup laju. Kalau dia jumpa musuh yang cukup laju, Kamiya ni merupakan salah satu teknik yang sangat-sangat berguna lah bagi seseorang untuk menggunakannya untuk mengelak sebarang serangan daripada pihak musuh. So itu sajalah. So korang mesti terfikir kan, aku nak cakap apa lagi selepas ni? Sebenarnya ada satu lagi teknik tambahan di mana boleh dimasuk senaraikan dalam Rokushiki sebenarnya, tetapi kemahiran ni hanya dimahiri oleh seorang, iaitu Rob Lucci, which is kemahiran Rokugan. So Rob Lucci sendiri mengatakan bahawa apabila seseorang itu memahiri ke-6 Rokushiki ni, dia mampu untuk open up the 7 path dalam Rokushiki ni sebenarnya, which is Rokugan. So Rokugan ni apa benda sebenarnya? Rokugan ni kita boleh katakan dia mengumpulkan segala teknik dan aura dalam badan dia, segala kekuatan dia, dan dia salurkan pada tangan dia, dan dia lepaskan benda tu dalam satu orang kata tu dalam satu impact dan satu momentum. Macam kita boleh tengok sewaktu Rob Lucci menentang Luffy, di mana Rob Lucci terpaksa untuk mengeluarkan teknik Rokugan yang telah memenatkan diri dia sendiri. Kau tengok, bila dia lepaskan je teknik Rokugan ni, dia sendiri sebenarnya dah penat. So itu bermaksud Rokugan ni adalah salah satu teknik yang akan digunakan dalam waktu kecemasan saja, which is pada waktu tu kita boleh tengok Luffy memang bermati-matian untuk menewaskan Rob Lucci, sampai kan Lucci ni menggunakan teknik Rokugan tu. So teknik Rokugan ni korang boleh tengok lebih kurang macam Kamehameha, tapi dia tak adalah pancaran macam Kamehameha tu. Dia macam satu impact saja.
So guys, sampai situ sajalah penerangan kita berkenaan dengan Rokushiki pada video untuk kali ni. So macam mana? Korang semua berpuas hati atau tidak? Kalau korang tak berpuas hati, korang boleh sajalah selitkan komen kat bawah apa benda korang tak puas hati dengan penerangan aku ke, rasa macam tak cukup ke, rasa macam membosankan ke. Korang boleh je orang kata tu selitkan komen bawah supaya kita orang ni akan lebih improve pada masa akan datang, supaya kita orang boleh bagi konten-konten yang lebih menarik lagi. So aku boleh katakan Rokushiki ni merupakan salah satu cerita ataupun fakta yang seronok untuk dibincangkan bersama-sama sebenarnya, sebab CP0 tak pernah lagi diperlihatkan lagi kemampuan sebenar diorang. So kemungkinan besar kita boleh tahu bahawa CP0 ini memahiri sebenarnya Rokushiki, tapi kemungkinan besar dalam level yang lebih advance. Macam aku dah cerita tadi, macam mana Stacy menggunakan Shigan dia dalam bentuk Tobu Shigan. So memang advance gila lah kan. So sejauh mana kemampuan CP0 sebenarnya? Teori semua tu. So korang boleh je selitkan komen sebarang teori yang korang rasa ada dalam kepala otak korang. So korang boleh je komen kat bawah. Alright, so sampai situ saja video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua terhibur dan korang semua dapatlah info-info terbaru berkenaan dengan One Piece ataupun fakta-fakta yang menarik lah berkenaan dengan One Piece. So itu saja daripada channel kami pada kali ini. Itu saja daripada channel Dionko. See you in the next video. Salam daripada Dionko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.